TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku pengacara anda. Apa khabar murid-murid di rumah? Didoakan dalam keadaan sihat sejahtera. Ingat pesan Ria selalu, jaga diri, jaga kesihatan, okey? Dan hari ini kita nak teruskan dengan slot sukses SPM 2022 dalam mata pelajaran sains. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini? Ayuh kita saksikan dahulu profil beliau. Baik, itulah dia, kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini. Dengan itu Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Ruslan ke studio. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Ria. Cikgu, apa khabar, sihat? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, baiklah, hari ini Cikgu, saya pasti murid-murid di rumah juga sudah tidak sabar untuk memulakan sesi pembelajaran kita. Tapi Cikgu, kita ada murid-murid juga di Google Meet. Mungkin Cikgu boleh memperkenalkan? Okey, so kita pergi pada murid yang pertama, iaitu Adibah binti Ramzi. Okey. Okey. Hai Adibah. Lambai Adibah. Adibah. Boleh dengar Cikgu Adibah? Hai. Boleh Okey, seterusnya Cikgu. Okey, kita ada murid yang kedua iaitu Naufal Irsyad. Naufal. Hai Naufal. Hai Naufal. Okey, kita ada murid yang ketiga iaitu Imanina. Hai Imanina. Hai. Dan kita ada murid yang seterusnya, yang terakhir iaitu Mior. Hai Mior. Hai. Okey, nampak gaya sudah bertenaga Cikgu. Betul. Pagi ni untuk kita mulakan sesi pembelajaran kita, dan mungkin Cikgu boleh terangkan kepada murid-murid juga standard pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu, silakan. Alright. Okey, kita pergi kepada standard pembelajaran kita hari ini. Okey, yang pertama, kita tengok 3 standard pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu berkenaan dengan memerihal gizi seimbang, iaitu dalam konsep pinggan sihat Malaysia, iaitu suku separuh. Pernah dengar suku separuh? Pernah Cikgu. Pasti. Okey, yang kedua kita ada menganggarkan nilai kalori dalam sampel makanan, dan yang ketiga mewajarkan kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Dan setelah kita tahu standard pembelajaran itu, kita pastikan hasil pembelajaran itu di akhir nanti murid akan dapat mentakrifkan gizi seimbang. Yang kedua, mendalami konsep pinggan sihat Malaysia yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, dan yang ketiga, mengira jumlah kalori makanan dan mengetahui kesan pengambilan jumlah kalori yang berlebihan. Okey, kandungan bab tingkatan 5 untuk tajuk ini daripada tema yang pertama, iaitu penyelenggaraan dan kesinambungan hidup, dan daripada bab yang kedua, iaitu nutrisi dan teknologi makanan. Okey, kita akan tengok hari ini apakah sebenarnya itu gizi seimbang. Okey, gizi seimbang rasanya murid-murid di rumah, murid-murid di Google Meet pun sudah pasti tahu apakah itu gizi seimbang. Okey, atau ada murid-murid yang nak cuba? Okey, ada nak jawab? Okey, silakan Adibah. Apakah itu gizi seimbang? Apa yang dimaksudkan dengan gizi seimbang? Ya, okey, gizi kita seimbang. tanya adik Adibah, mungkin ada dengan jawapan? Okey. Silakan. Gizi seimbang ini merupakan maklumat pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan, yang baik semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan kita dengan nisbah yang betul. Okey, terima kasih Adibah. Okey, kita tengok betul ke Adibah cakap tu. Gizi seimbang ini ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Tepat sekali jawapan Adibah tadi. Terima kasih Adibah kerana telah memberikan jawapan yang betul. Okey, kita nak tahu adakah gizi seimbang ini, Ria, hanya untuk keperluan manusia sahaja? Adakah haiwan, tumbuhan perlukan juga gizi seimbang? Perlu cikgu. Perlu Okey, sebab gizi seimbang ini adalah merupakan
sumber makanan yang akan memberikan pertumbuhan pada tubuh badan kita. So tumbuhan pun melakukan pertumbuhan, haiwan pun melakukan pertumbuhan melalui perkembangan sel. Okey, so gizi seimbang ini sangat-sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Okey, baik, itulah dia sedikit sebanyak kita punya perkongsian oleh Cikgu Roslan. Informasi mengenai standard pembelajaran kita pada hari ini. Kita berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran sains. Dan Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Roslan, Cikgu, untuk nutrisi. Kita nak teruskan dengan bab seterusnya, suku-suku separuh. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Ria. Okey, Cikgu harap murid-murid masih bersama-sama Cikgu. Murid-murid di rumah, murid-murid di Google Meet, tak sabar nak tahu apakah sebenarnya itu suku-suku separuh. Okey, perkataan suku-suku separuh ini sebenarnya telah dicadangkan, disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Iaitu di mana dia merupakan salah satu daripada konsep pinggan sihat Malaysia. Maksudnya orang Malaysia boleh guna ini sebab konsep ini untuk menentukan jumlah kalori yang diambil, bagaimana nak menguruskan dari segi pemakanan beliau, macam mana nak elakkan daripada makanan ataupun pengambilan kalori yang berlebihan. So boleh menggunakan konsep pinggan sihat Malaysia ini. So apa yang terkandung di dalam pinggan sihat Malaysia ini? Murid-murid pasti nak tahu apakah kandungannya. Okey, kita tengok yang pertama, kita ada suku-suku separuh. Separuh itu adalah separuh pinggan daripada apa yang kita makan. Manakala yang ada lagi satu suku dan satu lagi suku, sebab ada dua suku kat sini, suku separuh. Suku lagi yang kita letak adalah contohnya seperti nasi, sumber karbohidrat. Ada setengah kita mungkin tak makan nasi, kita boleh letak biji rin. Dan suku yang lagi kita letak sumbernya adalah seperti protein. Contohnya seperti ikan, ayam, daging. Jadi kita ada dua suku dan satunya separuh. Dan pasti yang separuh semua orang tahu. Iaitu separuhnya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebab buah-buahan dan sayur-sayuran ini ialah penyeri makanan kita. Kalau kita makan makanan yang agak berat, kalau kita makan buah-buah dan sayur, dia boleh memudahkan untuk pencernaan dalam tubuh badan kita. Okey, itu adalah konsep pinggan sihat Malaysia yang kita kenali sebagai suku-suku separuh. Okey, apakah sebenarnya konsep pinggan sihat Malaysia ini untuk murid-murid di rumah? Apa yang kita nak tahu sebenarnya konsep pinggan sihat Malaysia? Okey, yang pertama kita nak tahu apakah hala ke mana nak dibawa berkenaan dengan konsep pinggan sihat Malaysia. Okey, hari ini kita akan buat sedikit pertanyaan bersama dengan murid-murid di Google Meet. Okey, murid-murid di rumah pun boleh mencari jawapannya. Okey, kita ada beberapa soalan berkenaan dengan apakah konsep utama dalam pinggan sihat Malaysia, iaitu suku-suku separuh. Okey, murid-murid di Google Meet yang berada bersama dengan cikgu. Okey, sama ada Adiba, Naufal, Imanina, Mio, siapa yang nak jawab boleh angkat tangan, boleh buka mic dan kita boleh berinteraksi. Okey, so kita pergi yang pertama, apakah konsep pinggan sihat Malaysia? So ada sesiapa yang ingin mencuba? Okey, boleh angkat tangan? Yes, boleh angkat tangan. Siapa? Okey, Naufal. Okey, Naufal angkat tangan, Mio angkat tangan, Imanina angkat tangan. Semua nak jawab ni. Tapi yang terpantas tadi Cikgu Naufal. Terpantas tadi Naufal. Okey, so kita beri peluang kepada Naufal. Apa itu Naufal? Silakan. Konsep pinggan sihat, dia punya panduan asas adalah penyediaan hidangan yang sihat dan menekankan jumlah makanan bagi setiap kumpulan makanan. Okey, kita tengok betul tak apa yang Naufal cakap tadi. Betul, itu adalah panduan asas dalam konsep pinggan sihat Malaysia ini. Panduan asas dalam penyediaan hidangan yang sihat, dia menekankan jumlah makanan bagi setiap kumpulan makanan.
Seperti yang kita tahu, kita ada 7 kelas makanan. 7 kelas makanan ini yang kita makan. Adakah kita akan makan 7 kelas makanan itu setiap hari? Maksudnya kita kena ambil setiap hari. Sebenarnya disarankan untuk kita kekalkan pengambilan makanan yang melibatkan 7 kelas makanan setiap hari untuk mencapai gizi yang seimbang. Itu yang kita tanya tadi pasal gizi seimbang. Sebab kelas makanan dia tadi cukup di dalam pemakanan kita. Okey, dalam konsep pinggan sihat Malaysia ini juga dia dihasilkan sebagai satu alat komunikasi, iaitu yang lebih berkesan untuk menterjemahkan daripada panduan diet di orang-orang di Malaysia ini. Contohnya kita ada piramid makanan, iaitu membantu rakyat Malaysia ini mengamalkan tabiat makanan secara sihat, iaitu merancang hidangan dalam seharian. So maksudnya tak adalah satu hari kita ambil makanan, kita ambil protein sahaja, kita ambil karbohidrat sahaja. So kita ada kepelbagaian kelas makanan, kerana inilah yang menentukan atau memberikan panduan diet yang sesuai untuk kita. Alright. Okay. So kita pergi kepada yang kedua ya, Ria. Okey, iaitu soalannya adalah siapa yang harus mengikuti pinggan sihat Malaysia? Okey, kita nak minta, mungkin silakan murid-murid ada yang ingin nak cuba siapa yang harus mengikuti pinggan sihat Malaysia ni? Okey, saya nampak Imanina. Imanina. Okey, silakan Imanina. Silakan. Okay. Pinggan sihat Malaysia ni selalu digunakan dalam kalangan orang dewasa. Okey. Sebab Okey, dia gunakan apa dia buat? Macam mana? Boleh ulang sekali lagi Imanina jawapannya? Selalunya digunakan dalam kalangan orang dewasa kerana dapat membantu menurunkan berat badan. Okey, alhamdulillah. Tahniah, terima kasih Imanina. Kita tengok betul tak jawapan Imanina jawab tadi. Betul, tepat sekali. Iaitu memang betul. Pinggan sihat Malaysia ini memang diguna pakai di kalangan orang dewasa. Orang dewasa maksudnya orang yang umurnya lebih kurang dalam 20-an ke atas. Okey, amat sesuai untuk menterjemahkan pemakanan dia dalam konsep pinggan sihat Malaysia. Okey, kita tahu bahawa konsep ini boleh membantu dalam pengurusan berat badan dan pencegahan penyakit kronik yang berkaitan dengan seperti apa? Penyakit apa? Seperti obesiti, seperti tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit kardiovaskular. Okey, ini penyakit-penyakit ini sebenarnya sangat rapat dengan corak pemakanan kita. Maksudnya kalau kita boleh kawal pemakanan kita, kita boleh mencegah daripada terkena ataupun dapat penyakit kronik seperti ini. Okey, terima kasih Imanina, jawapan yang tepat. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga, iaitu bagaimana merancang hidangan menggunakan pinggan sihat Malaysia. Okey, ada sesiapa nak mencuba? Ria, kita nampak ada tak yang angkat tangan? Boleh angkat tangan sesiapa nak mencuba? Okey. Okey, Mio. Okey, Mio. Handsome hari ni Mio ya. Ya. Okey, silakan Mio. Dengan jawapan Mio. Okey, kebiasaannya rakyat Malaysia akan mengambil makanan dalam kuantiti yang telah ditetapkan, iaitu mengikut ukuran saiz pinggan yang biasa digunakan, iaitu 10 inci pinggan. Okey. So maksudnya kita nak merancang hidangan ini, kita menggunakan pinggan sihat Malaysia ini, kita perlu merancanglah saiz besar mana pinggan yang kita nak makan tu. Okey, kita tengok betul tak jawapan daripada Mio? Okey, pinggan sihat Malaysia menyarankan peningkatan pengambilan sayur dan buah-buahan. Selain itu, memastikan pengambilan nasi, mi, roti, bijirin, serta ikan, ayam, daging mahupun kekacang adalah mengikut saranan. Okey, dan kita tahu bahawa pinggan berukuran seperti Mio cakap tadi adalah di antara 10 inci ataupun 25 sentimeter yang biasa digunakan oleh penduduk Malaysia. Kenapa agaknya pentingnya, Ria, kita punya pinggan tu? Sebab bila saiznya lagi besar, so kuantitinya mungkin diambil tadi lagi besar. Dan nanti kita nak buat suku-suku separuh. Jadi separuh nanti sekarang kan. So kita gunakan saiz pinggan tadi, kita tetapkan saiz pinggan tadi untuk menentukan kita ikut konsep pinggan sihat Malaysia, iaitu suku separuh.
Okey, so aplikasi dalam konsep pinggan sihat Malaysia tadi. Okey, sebelum tu terima kasih banyak Mio. Okey, jawapan yang tepat tadi, alhamdulillah. Okey, aplikasi konsep pinggan sihat Malaysia dalam kehidupan seharian untuk murid-murid di rumah, kita tahu bahawa aplikasinya penting kepada kita kerana kita tahu bagaimana corak pemakanan kita. Okey, kita makan 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari, iaitu kita ada makan pagi, makan tengah hari dan makan malam. So sekarang ni waktu bulan Ramadan ni makan malam sajalah. Betul. Jangan mulakan dengan makan pagi ataupun makan tengah hari ya. Okey, so kita ada makan 1 atau 2 snack yang sihat di antara waktu makan jika perlu. Murid-murid di rumah pun boleh sambil kita makan hidangan utama untuk 3 waktu tadi. So kita boleh selitkan di situ untuk 1 atau 2 snack untuk membantu supaya pencernaan kita lebih teratur. Alright, dan kita ada lebihkan pemakanan makanan berbijirin. Banyakkan makanan berbijirin seperti nasi pun salah satu daripada bahan berbijirin di mana dia di dalam kelas karbohidrat. Karbohidrat ini dapat bagi kita tenaga kan? Betul, cikgu. So itu yang penting kita ya. Okey, kurangkan makanan yang bergoreng dan bersantan. Sekarang ni kalau waktu berbuka puasa contohnya, itulah makanan-makanan favourite yang bergoreng, bersantan kan. So kurangkan. Dia boleh memberikan kita kita untuk menunjukkan bahawa kita mengikuti konsep pinggan sihat Malaysia. Dan makan makanan yang dimasak di rumah lebih kerap supaya kita dapat menjaga kita punya corak pemakanan kita dalam kehidupan kita seharian dan menjamin juga kebersihan, cikgu. Yes, betul, itu yang paling penting. Okey, baiklah, itulah dia Cikgu Ruslanda pun terangkan kepada kita definisi suku-suku separuh dan yang paling penting cikgu mengenai pinggan sihat Malaysia. Baik, kita berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk slot sukses SPM 2022. Kita dalam mata pelajaran Sains Nutrisi. Ria masih lagi bersama-sama dengan Cikgu Ruslan. Kita nak teruskan Cikgu untuk nilai kalori. Silakan. Yes, nilai kalori Okey, so kita sambung Ria berkenaan dengan tajuk nutrisi berkenaan dengan nilai kalori. So apa yang kita nak tahu pasal nilai kalori adalah nilai kalori makanan ini adalah merupakan nilai tenaga di dalam makanan tadi. Bagi sesuatu makanan, jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkap. So maksudnya nilai kalori tadi kita boleh tentukan sebelum kita makan. So kita boleh tahu berapakah nilai kalori yang perlu kita ambil dalam pemakanan kita sebelum dia terbakar atau dia masuk dalam badan kita sebagai tenaga. Okey, kita boleh tengok dekat sini bahawa unit nilai kalori ini sewaktu tenaga dibebaskan oleh pengoksidaan atau pembakaran makanan, lazimnya dia diukur dalam unit kalori kal ataupun kalori CAL. Okey, ini biasa sebenarnya kita jumpa di mana-mana. Contohnya kita pergi ke restoran, kita pergi ke tempat jual-jual makanan tu kan dia ada tulis kat situ berapakah nilai kalori untuk menu-menu tadi. So kilokalori ataupun kita panggil sebagai kilokal, joule ataupun kilojoule Okey, kita ada 1 kalori ataupun kal bersamaan dengan 4.2 joule. Okey, unit SI bagi joule di sini adalah J huruf besar. So, cikgu maklumkan awal pada murid-murid di rumah ataupun ni, corak penulisan unit nilai kalori ini adalah sangat penting di dalam peperiksaan. Dalam kita nak menjawab soalan peperiksaan, apabila nilai ditanya tentang nilai kalori tadi, jawapan kita pastikan menggunakan unit SI yang betul. Untuk joule tadi cikgu dah ulang, iaitu J hurufnya besar. Untuk 1 kilokalori ataupun kcal, nilainya adalah 4200 joule. Dan bersamaan dengan 4.2 kilojoule ataupun kg. Dan kita tahu bahawa unit SI ini penting di mana kita dapat tentukan nilai tadi dengan tepat.
Okey, untuk nilai kalori ataupun joule per kilogram, kita katakan sebagai JKG negatif 1. Ataupun kita panggil dia joule per kilogram. Okey, biasanya pengukuran nilai kalori dalam makanan kita gunakan alat. Okey, macam mana kita nak guna alat? Kita ada nampak kat sini satu alat yang kita kenali dia sebagai kalorimeter bomb, di mana pengukuran untuk nilai kalori dalam makanan dapat dilakukan dengan lebih tepat. Kita gunakan kalorimeter bomb ini. Okey, selain daripada itu juga, kita tahu bahawa nilai kalori ini diukur berdasarkan kepada 3 kelas makanan yang utama. Daripada 7, kita ada 3 kelas makanan yang utama yang diukur, iaitu kelas makanan yang pertama iaitu karbohidrat. Okey, berapakah jumlah nilai kalori bagi karbohidrat? Berapakah jumlah nilai kalori bagi kelas makanan lemak? Dan juga berapakah nilai kalori bagi kelas makanan protein? So 3 ini yang menentukan berapakah nilai kalori yang kita ukur di dalam satu sampel makanan. So maksudnya kalau kita pergi dekat restoran, kita pergi kat kedai makan, kita tengok berapa dia tulis nilai kalori itu, sebenarnya dia ukur pada 3 kelas makanan ini. So kita biasanya kita dapat tahu dan kita boleh merancang dari segi pengambilan makanan kita ataupun diet pemakanan kita. Okey, ini yang biasa kita jumpa. Kita pergi dekat restoran tadi, kita akan nampak dia akan tulis nilai kalori. Untuk karbohidrat berapa, nasi ada berapa, roti putih berapa. Kita tengok kat sini nilai kalori untuk nasi iaitu 15.04 kilojoule, okey, per gram iaitu roti putih kita ada, gula kasar yang diukur berdasarkan pada kelas makanan. Okey, dan kita ada juga lemak, protein dan pelawas. Okey, kita hari ini nak tengok bagaimana murid-murid kita di Google Meet, okey, juga murid-murid kita di rumah, bagaimana dia nak mengukur nilai kalori tadi daripada 3 jenis makanan. Kita ada soalan contoh SPM format KSSM daripada kertas 1. Kita nak tengok bagaimana agaknya pelajar kita, murid kita untuk menyelesaikan masalah ini. Okey, sebelum tu kita nak minta mana-mana daripada 4 orang murid-murid untuk membaca soalan dulu. Boleh, Ria, ya? Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Ada siapa yang nak baca soalan sebelum kita tentukan berapakah jumlah kalori yang kita ambil untuk soalan yang ada ini? Okey, boleh angkat tangan? Okey, siapa nak cuba? Baca soalan saja, cikgu. Baca soalan dulu. Kita baca soalan dulu. Kita buat satu persatu, ya. Okay. Ya, siapa? Siapa nak cuba? Mungkin cikgu boleh pilihlah salah seorang cikgu. Okey, Imanina. Terima kasih, Imanina. Okey, teruskan, Imanina. Soalan 1, jadual 1 menunjukkan nilai kalori bagi 3 jenis makanan. Okey. Nasi sebanyak 15.04, Ya. ayam sebanyak 8.27, Okey. ikan sebanyak 0.34. Okey. Alright. Dan seterusnya, baca untuk soalannya. Haris mengambil makan tengah hari yang terdiri daripada 20 gram nasi, 20 gram 5 nasi. gram ayam Okey. dan 50 gram 50 gram kubis. Itu kubis. jumlah kalori yang diambilnya. Okey. So kita ada pilihan jawapan ya, Imanina, ya. Okey, so cikgu minta keempat-empat ini cuba, keempat-empat murid yang ada bersama cikgu ni akan mencuba soalan ini, di mana soalannya tadi mengatakan bahawa Aris mengambil makan tengah hari, makanan tengah hari yang terdiri daripada 20 gram nasi, 5 gram ayam dan 50 gram kubis, dan diminta untuk hitungkan berapa jumlah kalori yang diambil oleh Haris. Okey. Boleh cuba tak? Boleh, ya? Okey, kita tengok sebelum tu kita ada pilihan jawapan. Okey, jawapannya A iaitu 23.65 kilojoule, B 320.60 kilojoule, C 359.15 kilojoule, D 450.42 kilojoule. Kita minta, okey, boleh tak kalau semua sekali yang jawab soalan ini? Cikgu nak minta murid-murid tunjukkan apakah pilihan jawapan yang telah dikira, yang telah dihitung oleh murid-murid kita. Okey, silakan. Okey, kita boleh angkat sekali jawapannya, apa jawapan dia? Okey, silakan boleh angkat jawapannya.
Okey, jawapannya okey. So, wah banyak yang ditulisnya ya. Okey, kita tengok jawapan yang diterima. Okey, angkat okey, jawapannya adalah 300. Okey, Imanina ambil 359.15 kilojoule. Okey, Mio 359.15 kilojoule. Dan Naufal tak nampak, atas sikit Naufal. Okey, betul. 359.15 kilojoule. Dan juga Adibah sama jawapannya 359.15 kilojoule. Okey, terima kasih kepada murid-murid cikgu yang telah menjawabnya. Okey, kita tak tahu lagi betul ke tidak. Maksudnya kita boleh semak jawapannya, betul ataupun tidak jawapannya. Okey, betul. Jawapannya adalah C, iaitu 359.15 kilojoule. Ini cikgu nak tekankan di sini. Kalau soalan objektif tak apalah. Tapi kalau soalan subjektif, pastikan unit SI kilojoule tadi ditulis untuk mengelakkan kehilangan markah. Okey. So, kita tengok pengiraan yang dibuat oleh murid-murid tadi dengan pengiraan cikgu buat. Okey, kita tengok nasi 20 gram, darat dengan nilai kalori akan dapat jumlahnya 300.80 kilojoule. Ayam pun sama, 41.5 kilojoule, kubis 17 kilojoule dan jumlah keseluruhannya 359.15 kilojoule. Alhamdulillah, cemerlang sungguh murid-murid cikgu. Alhamdulillah. So tahniah kepada Imanina Ria, tahniah kepada Mio, tahniah kepada Naufal dan juga tahniah kepada Adibah kerana dapat menjawab dengan betul. Kita pergi soalan yang kedua. Okey, kita tengok kat sini soalan yang kedua. Cikgu pilih daripada kertas 2 bahagian B. Okey, kita ada 4 gambar rajah. Okey, gambar rajah tadi dikendaki untuk kita tanda apakah gambar rajah yang menunjukkan individu yang memerlukan keperluan kalori yang tinggi dalam kehidupan seharian. Okey, kita tahu bahawa dalam kehidupan seharian kita ada kumpulan-kumpulan yang memerlukan jumlah kalori yang tinggi. Contohnya berdasarkan kepada pekerjaannya, berdasarkan persekitarannya, berdasarkan jantinanya. Okey, so keperluan kalori itu bergantung kepada keadaan semasa keadaan seseorang atau individu tadi. So di sini soalan ini menunjukkan bahawa ada 4 kumpulan individu yang berbeza, adakah dia memerlukan keperluan kalori yang tinggi ataupun tidak. Okey, kalau tengok pada soalan ini, markah diperuntukkan adalah 1 markah. Untuk pengetahuan murid-murid di rumah dan juga murid-murid di Google Meet cikgu sekarang, okey, markah itu bukan penentu berapakah jumlah tandaan yang perlu kita tanda. Itu bukan, kalau kita nampak ada 1 markah, so ada 1 je lah kot tanda dia. Kan? So kita kata macam tu. Tak, kita tak boleh buat andaian macam tu. Mungkin kalau gambar rajah tu lebih banyak, contohnya gambar rajah tu ada 4, ada 5. Mungkin jawapan untuk yang ditandakan itu lebih daripada 1. Kita boleh buat andaian macam itulah. Tapi kita tak boleh buat andaian bahawa ada 1 markah adalah 1 sahaja. Okey. So kita tengok hari ini murid-murid di rumah juga boleh mencuba. Okey, apakah yang manakah yang kita nak tanda dalam kotak ataupun gambar rajah yang telah disediakan. Okey, kita minta murid di Google Meet kita. Ria, boleh? Sesiapa yang nak mencuba. Okey, Naufal boleh, Mio pun boleh. Okey, yang mana satu ni? Kita ambil Naufal lah, cikgu. Kita ambil Naufal. Okey, silakan. Boleh, Ria. Silakan Naufal. Okey. Jawapan dia gambar yang kedua, gambar yang orang sedang berbasikal. Okey. Dan lagi satu gambar yang keempat, gambar seorang yang tengah berjalan. Seorang. Ini pelajar sekolah lah. Okey. Dan Naufal pilih dua-dua gambar ini berdasarkan gambar orang naik basikal menunjukkan bahawa dia seorang yang lasak, membuat aktiviti lasak ataupun sedang bersukan. Dan seorang pelajar sekolah, mungkin baru balik dari sekolah, penat ataupun sebagainya kan, memerlukan kalori yang tinggi. Okey, kita semak dulu Naufal. Betul tak jawapan daripada Naufal? Okey, jawapannya adalah okey, betul. Tepat sekali Naufal. Tahniah kepada Naufal.
Okey, jawapannya adalah iaitu seseorang yang bernaik basikal, dia menunjukkan aktiviti lasak yang dijalankan tadi, so dia perlukan kalori yang lebih tinggi. Okey, manakala seorang murid mungkin baru balik sekolah ataupun sedang berjalan nak pergi ke sekolah atau sebagainya, untuk kalori yang diperlukan adalah lebih tinggi dalam kehidupan sehariannya berbanding dengan dua gambar rajah yang lain, iaitu seorang yang agak berumur, okey, dan duduk di atas bangku, mungkin dia tidak memerlukan kalori yang lebih tinggi. Mungkin orang sakit, dia tidak memerlukan kalori yang lebih tinggi, tapi dia perlukan kalori. Tidak memerlukan keperluan kalori yang sangat tinggi. Juga orang yang bekerja sebagai mungkin setiausaha, berada di satu tempat sahaja, tidak bergerak, tidak memerlukan kalori pemakanan yang lebih tinggi dalam kehidupan sehariannya. Baik, itulah dia, kita dah tahu cikgu macam mana cara nak hitung nilai kalori berdasarkan individu, seperti yang cikgu kongsikan bersama para murid-murid di rumah dan juga di Google Meet. Baik, kita berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini, terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot sukses SPM 2022 untuk mata pelajaran Sains Nutrisi. Dan Cikgu Roslan, mungkin kita boleh teruskan dengan kesan pengambilan kalori. Silakan kesan Cikgu. pengambilan kalori ya. Okey, sebelum tu Cikgu nak tanya, adakah murid-murid di rumah masih lagi okey setakat ni? Okey. Okey, murid-murid di Google Meet macam mana? Naufal okey? Okey. Naufal okey? Imanina okey? Mia okey? Adiba pun okey alright, okey. So kita boleh teruskan. Okey, kita akan teruskan dengan kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Okey, apa sebenarnya ini? Okey, kita tahu bahawa selain kita mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori yang kita ambil dalam setiap hidangan yang betul, kita tahu juga bahawa kalau kita terlebih ambil jumlah kalori tadi, boleh menyebabkan penyakit ataupun boleh menyebabkan gangguan kesihatan. Macam mana kita nak pastikan benda ini tak berlaku? Sebenarnya dia bergantung kepada pengambilan makanan yang kita ambil setiap hari. So kita kena kekalkan dia. Kita ambil, contohnya kita ambil makanan, kita hari ini ambil makanan suku-suku separuh. Besok suku-suku separuh lagi. Lepas tu seterusnya separuh-separuh. Dan akhirnya kita tidak boleh kekalkan keadaan yang sama seperti asal kita ambil. So maksudnya kita tidak dapat mengamalkan gizi seimbang dengan betul. Okey, apakah kesan dia? Okey, kita tahu amalan pemakanan yang tidak sihat sewaktu makan yang tidak sewajarnya dapat menyebabkan masalah penyakit kronik. Okey, kita tahu bahawa penyakit kronik seperti semua orang tahu, obesiti, okey, malnutrisi, anorexia nervosa, arteriosclerosis. Ini penyakit yang selalu ataupun dalam bahasa Melayu kencing manis, pengambilan gula yang berlebihan ataupun kita panggil diabetes mellitus, okey, tekanan darah tinggi, trombosis, stroke, penyakit jantung dan serangan jantung. So ini adalah satu daripada kesan-kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu, boleh menyebabkan penyakit-penyakit seperti ini. Okey, kita nak tengok hari ini seterusnya bagaimana teknik nak menjawab soalan berkenaan dengan soalan contoh SPM format KSSM kertas 2 bahagian B. Rasanya murid-murid di Google Meet dah bersedia? Okey, dah bersedia. Alright. So kita tengok soalan yang pertama. Okey, murid-murid di rumah juga bersedia. Okey, iaitu soalan yang berkenaan dengan piramid makanan. Okey. Okey. Rajah 1 menunjukkan satu piramid makanan. Okey, gambar rajah ditunjukkan seperti di sebelah. Okey, dan ditandakan dengan huruf P dan huruf Q pada aras piramid makanan tersebut. Okey, soalannya, namakan kelas makanan bagi aras P dan Q di ruang yang disediakan dalam rajah 1. Okey, pertama sekali sebelum murid-murid di rumah menjawab, okey, sebab ini cikgu nak lebihkan pada teknik, bagaimana teknik nak menjawab soalan ini.
Okey, mungkin kita bila dapat soalan tu kita rasa kita terus boleh jawab. Tapi pertama kita kena tahu cara-cara yang betul atau step yang betul bagaimana nak menjawab. Okey, yang pertama sekali sebelum kita jawab kita tengok markah dia berapa. Okey, sebab markah diperuntukkan untuk berapakah jumlah jawapan yang perlu kita jawab. Okey, dan di sini markah diperuntukkan adalah 2 markah. Dan 2 markah itu meliputi untuk jawapan bagi aras P dan juga aras Q. So satu jawapan untuk aras P dan satu jawapan untuk aras Q dan 2 markah. Okey, dan step yang kedua, sebelum kita jawab juga kita kena faham dulu berkenaan dengan gambar rajah. So gambar rajah yang diberikan ini adalah gambar rajah berkenaan dengan piramid makanan. So kita kena tahu setiap aras-aras piramid makanan itu apakah kelas-kelas makanan yang terdapat pada piramid makanan tersebut, aras piramid makanan tersebut. Okey, barulah step yang ketiga kita dapatkan jawapan untuk kelas makanan yang betul pada setiap aras pada soalan yang ditanya. So kita kalau boleh melepasi 3 step ini, 3 langkah ini untuk menjawab soalan, insya-Allah markah itu akan menjadi hak murid-murid yang menjawab tadi. Ya, itulah. Alright. Okey, langkah-langkah dia. Okey, kita tengok Ria, murid-murid kita nak menjawab. Okey, silakan. Okey, silakan siapa? Okey, Adibah. Mio. Boleh ambil Mio, dia mana cikgu? satu? Mio. Mio, kita ambil Mio. Okey, boleh. Boleh Ria? Okey, Mio. Silakan Mio. Cuba. Okey, soalan 1A ialah P adalah lemak. Okey. Q pula Q pula ialah protein. Protein. Okey. Agak-agaknya kenapa Mio pilih P itu sebagai lemak? Kelas lemak. Sebab dia paling atas ke? Sebab paling banyak ke ataupun paling kurang yang kita perlu ambil? Paling kurang cikgu. Okey, paling kurang. Pandai Mio. Okey, Tania. Okey, sebab paling atas dalam piramid makanan adalah kelas makanan yang paling kurang patutnya kita ambil. So Mio telah meletakkan jawapannya P itu adalah lemak, manakala Q pula adalah untuk protein. Alright. Okey, tak apa. Kita pegang dulu jawapan tersebut. Kita nak pergi dulu jawapan untuk B, soalan untuk B. Lepas tu nanti kita akan berikan jawapan untuk jawapan A dan juga jawapan B. Okey, jawapan B nyatakan satu keadaan yang mungkin berlaku sekiranya seseorang memakan makanan dalam aras P secara berlebihan. Okey, murid-murid di rumah pun boleh mencuba. Cikgu ulang lagi sekali. Nyatakan satu keadaan yang mungkin berlaku sekiranya seseorang memakan makanan yang aras P secara berlebihan. Baru sekejap lagi kita cakap. So apakahlah yang sebabnya, apakah yang akan berlaku? Okey, mungkin kita boleh bertanyakan. Kita tanyakan murid-murid di Google Meet, cikgu. Murid-murid di Google Meet Okey, siapa nak mencuba? Untuk soalan 2B, silakan angkat tangan. 2B, siapa nak mencuba? Lambat agaknya suara kita sampai kat sana kot. Okey, kita ambil Adibah boleh cikgu? Adibah, silakan. Okey, Silakan Adibah. Okey, jawapan Adibah? Obesity. Adibah yakin dengan jawapan Adibah? Yakin Okey. So Adibah telah pilih jawapannya adalah obesity. Kenapa Adibah tak jawab 2 jawapan? Sebab jawapannya adalah satu markah sahaja. So Adibah jawab satu jawapan saja. Okey, pentingnya di sini untuk kertas 2 bahagian B ni, murid-murid untuk menjawab soalan ini pastikan bila satu markah, satu jawapan sahaja. Okey, elakkan daripada menjawab lebih daripada satu jawapan. Okey, ini akan mengganggu kepada jawapan yang murid-murid berikan dalam soalan peperiksaan tersebut. Pemarkahannya akan terganggu. Okey, kita tengok jawapan dia. Apakah jawapan untuk jawapan A dan juga jawapan untuk B. Okey, P lemak dan Q protein. Okey, bagi satu tepukan untuk Mio. Tahniah Mio. Okey, jawapan yang tepat daripada Mio iaitu P lemak, Q protein. Okey, kita pergi pada jawapan B. Jawapan yang Adibah jawab tadi adalah obesity. Okey, diterima.
Jawapan yang kedua juga diterima, tekanan darah tinggi, dan juga jawapan yang ketiga adalah stroke. Ini bukan jawab tiga-tiga. Sebenarnya cikgu nak tunjukkan di sini untuk murid-murid rumah, bukan jawab tiga-tiga. Maksudnya pilihlah salah satu jawapan yang paling tepat. So jawapan ketiga-tiga ini diterima. So tahniah kepada Adibah telah menjawab jawapan yang tepat, iaitu satunya adalah obesiti. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu soalan C. Nyatakan dua sebab mengapakah lebih baik untuk memakan makanan daripada aras R. Dah turun sikit. Dalam piramid tu dah turun sikit. Tadi atas, ni dah turun ke bawah. Okey. Ada jawapan daripada murid Google Meet kita? Okey, sebelum nak jawab, Mia ataupun Naufal? Kita bagi Naufal lah, cikgu. Bagi Naufal. Okey, Ria, kita silakan Naufal. Okey, Naufal. Ada berapa jawapan yang perlu dijawab? Dua jawapan, cikgu. Yes. Tepat sekali jawapan Naufal. Ada dua jawapan sebab ada dua markah. Okey. So, kita minta jawapan daripada Naufal. Apakah jawapan yang pertama? Jawapan yang pertama, kita dapat elak dijangkiti daripada penyakit. Okey, so kita makan makanan daripada aras R ini untuk mengelakkan daripada dijangkiti penyakit. Alright, okey. Yang kedua, apakah jawapannya, Naufal? Yang kedua, elak daripada sembelit. Okey, elak daripada sembelit. Okey, kalau sembelit-sembelit ni mesti berkait dengan satu kelas makanan yang kita kenali sebagai fiber. So, kita tengok jawapan Naufal nanti. Sebelum tu, kita pergi dulu jawapan soalan kita yang terakhir, iaitu D. Apakah maksud gizi seimbang? Okey, minta Ria boleh pilih kan? Kita tak nak suruh angkat tangan, kita nak suruh Ria pilih. Yang mana satu agaknya? Semua tengah ready ni nak jawab. Mungkin ni. kita boleh pilih Adibah, cikgu. Adibah. Okey, Adibah hari ni glamour ya. Okey, Adibah. Silakan Adibah. Gizi seimbang bermaksud makanan yang mempunyai semua kelas makanan dalam kadar yang betul. Okey, mempunyai kelas makanan dengan jumlah atau kuantiti yang betul. Kalau tak silap cikgu tadi, Adibah lah yang menjawab tadi kan, yang pertama tadi. Ya, okey, it's okay. So jawapan ni kita tengok ya. Okey, kita tengok betul tidak jawapan dia. Okey. C, yang pertama, dapat mengelak jangkitan penyakit. Okey, jangkitan penyakit. Naufal, betul ke tidak jawapannya? Okey, betul. Buat tanda macam ni. Betul Betul. Okey, dapat elak daripada sembelit. Betul sekali. Tepat sekali jawapannya. Ini daripada kumpulan fiber. Di mana kalau kita ambil makanan yang kelas makanan fiber tadi, dapat mengelakkan kerana dia mengandungi serat yang tinggi, dapat mengelakkan daripada penyakit seperti sembelit lah. Okey, manakala untuk jawapan D, okey, tahniah Naufal. Kita pergi kepada jawapan D, maksud gizi seimbang, iaitu Adibah. Okey, Adibah jawab tadi, makanan yang mengandungi semua kelas makanan dalam kuantiti ataupun nisbah yang betul. Betul dan tepat sekali jawapan daripada Adibah. So, terima kasih kepada Adibah kerana telah menjawab jawapan yang betul. Baik, itulah dia. Kita dah pun mengenali soalan-soalan contoh dan mungkin cikgu boleh memberikan sedikit rumusan, cikgu. Okey, sedikit rumusan berkenaan hari ini ya. Okey, terima kasih kepada Ria kerana hari ini bersama-sama saya dapat kita berkongsi sedikit berkenaan dengan tajuk nutrisi ini. Okey, untuk murid-murid di rumah, okey, yang pertama sekali cikgu tekankan di siap tadi pasal untuk teknik menjawab untuk bagi kertas 2 ini, yang penting murid-murid bila nak menjawab tu pastikan dapat tengok markah dia berapa. Itu penting kerana bila kita jawab jawapan yang kita berikan tadi, markah itu dapat kita tahu jawapan yang kita berikan tadi mencukupi ataupun tidak untuk kita dapatkan markah keseluruhan. Okey, dan untuk soalan ataupun soalan contoh daripada SPM format KSSM ini untuk tajuk nutrisi, soalan-soalan dia agak mudah. Sebenarnya perlu ada perancangan, perlu ada langkah-langkah dahulu sebelum kita jawab. Contoh kita nak jawab soalan yang berkaitan dengan pengiraan.
So kita tahu rumus dia apa. Okey, macam mana kita nak dapatkan maklumat daripada soalan, garis soalan tersebut, supaya kita tahu apakah maklumat yang ditanya, untuk mengelakkan kita tercicir maklumat dan kita tidak dapat mendapat jawapan yang betul. Baik, itulah dia perkongsian oleh Cikgu Roslan yang saya pasti kita mungkinlah Cikgu, topik kita pada hari ini boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian sebenarnya ya Cikgu, untuk pengambilan makanan yang sihat apa semua, dan pastikan kita tahap kesihatan kita tu adalah tahap yang tertinggi. Jadi bagaimana kita harus melakukannya. Baik, sekali lagi terima kasih Cikgu Roslan. Sama-sama. Dan murid-murid di rumah, terima kasih juga kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum, bye-bye. Waalaikumsalam, bye-bye. Didik TV KPM.